Okey. Kita ni sihat. Ya, cikgu sihat. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Sebab kita pun nampak ni sekejap je. Cik Tali tahun ni berapa orang anak? Yang mana? Alia Sofia, jam Ya, 4. yang apa? Aziz yang sekolah menengah tak masuk? Tak sekolah menengah? Sekolah menengah awak rasa ni macam tak ada apa lagi je. Ya. Sebab sekolah menengah kalau under 15 baru 15 meter je. Itulah kan. Tapi tak tahu, tengok lah nanti saya tengok lah grup sekolah menengah tu pula balik. Okey, okey, okey. Okey, kita mula. First kali, sekarang ni dia ada dua option. Cikgu Aida, Ya, saya. kalau boleh cikgu ada buat minit sikit boleh? Boleh. Tak apa-apa ditinggal ke, kalau cikgu ada teringat apa-apa cikgu ada boleh tambah teruslah. Ini Okey. ini just santai-santai, tapi kita nak ada minit tu sebab nak jadikan official sikit lah kan. Okey, untuk sekejap sebelum yang Zaza Zainuddin ni siapa? Berani lah cikgu. Awak tahun berapa Darjah 6. Darjah 6. Yang Wan ni file ni? Darjah 5. Darjah 5. Okey. Sekejap dah masuk lagi tak apa. Okey, Syabirani ni? Syabirani ada mic tak? Siapa Syabirani ni? Saya tak kenal apa? Parents ke student ke ni? Sama ada orang Syabirani tak ada. Okey. Untuk ya, Syabirani ada mic? Tak ada. Okey, tak apa, kita teruskan sekejap Untuk tahun ni kita sebenarnya tengah standby 2 mood yang bergantung kepada kelulusan KPM, iaitu untuk peringkat Putrajaya lah. Kalau untuk peringkat MSM dah ada keputusan. Untuk peringkat Putrajaya ni dia sama ada kita buat betul-betul shoot betul-betul ataupun buat video kemahiran. Tapi dua-dua tu ada kemungkinan. Cuma sekarang ni, hari ni kita nak fokus tentang shooting lah. Okay. First kali untuk saya nak cakap tentang sekolah menengah, sekolah rendah je. Kita punya jarak ialah jarak indoor, iaitu 10 meter saja. 10 meter shoot di tempat masing-masing. Maksud tempat masing-masing ialah kita akan tentukan sama ada di sekolah atau di mana pusat-pusat kejiranan yang ada kawasan untuk 10 meter shooting. Dan hakim akan datang ke tempat itulah. Dia tak ada satu center macam kita berkumpul di 14-1, tak boleh. Sebab itu tidak dibenarkan berkumpul ramai-ramai. Maka kita akan pecah-pecahkan lah. Tempat ni dah tak tahu lagi. Cuma kita dah ada senarai dalam 10 tempat. Maksudnya orang-orang yang sekitar macam Cikgu Aida punya anak Putrajaya tu, Cyberjaya mungkin akan datang kat pinggir-pinggir Putrajaya lah kot. Macam 16 ke mana-mana, tengoklah nanti. Tempat tu kita akan umumkan nanti. Okay. So jarak dia 10 meter. Kalau yang dan target face dia, kalau tengok dalam yang saya tunjukkan, target face dia macam ni, kecil. 3 traffic light ni, 3 target face serentak dipaparkan. Sekali shoot, maknanya satu end 3 batang saja. Target atas A, kita namakan A lah. Atas A, tengah B, bawah C So arrow pertama A, arrow kedua B, arrow ketiga C. Okay. Andai katalah, sebab budak-budak kita kan, kalau arrow pertama A, arrow kedua C, arrow ketiga B, boleh. Janji setiap satu target satu je. Kalau arrow pertama dia bagi 3 dulu pun boleh, arrow pertama pergi tengah dulu pun boleh, pun tak kisah. Tapi kalau arrow pertama A, arrow kedua A, arrow ketiga A, tu batal. Dia mesti satu arrow satu tempat, tak kisah mana dulu. Itu kena tahu sebab
Yalah, budak-budak kan, kadang-kadang shoot dia melilau-lilau, tiba-tiba lain tembak, lain pergi kan. Tak kisah, janji satu target face, satu alat panah. Dan kawasan putih ni tak ada markah. Kalau yang biasa punya putih ada markah. Ini ada warna je markah, iaitu kuning, merah, biru. Putih tak ada markah. Dia makin kecil makin susah, tapi dia dekat. Dia dekat tu, itu yang saya kata tadi. Sukanya adalah kalau budak tembak melilau, walaupun dia dapat 2 kuning, tapi di target face yang sama, rugi. Dia kira 1. Dia sediakan 3 ni khas untuk 1 arrow 1. Itu syarat paling penting. Okey. Sebelum kita bagi alat nanti untuk sekolah rendah biasa, kayu pun boleh, besi pun boleh, tapi tak boleh pakai arrow karbon dah, kena pakai arrow besi. Arrow kayu tak boleh pakai. Arrow yang boleh pakai kayu hanyalah bow saja. Bow kayu boleh pakai. Bow kayu, bow besi, arrow hanyalah arrow besi atau aluminium lah, kita panggil arrow aluminium. Besi lah. Tapi bukan karbon. Karbon tak digunakan, sama syarat biasa-biasa. Okey. Untuk latihan pula, yang sukar ni adalah bagi murid-murid yang tak ada asal langsung ni. Kita nak buat latihan, kita macam dari segi dasarnya tak ada latihan dah. Maknanya kena berlatih sendiri dekat rumah. Itu yang susah tu sebab PKP ni. Kalau nak berlatih pun kena suruh-suruh satu untuk sekolah lah, untuk sendiri tak apa. Maknanya kalau nak datang sekolah pun kita janji suatu orang, 1 atau 2 orang je datang sekolah, mengajar sikit-sikit, itu boleh. So siapa yang tak ada asas langsung kena mulalah berlatih sekarang. Kalau okey, saya tanya dulu, okey, untuk Sazli tak apa, dah ada alat. Cikgu ada Falina dah ada alat. Yang Zazal Zainuddin ni ada alat tak? Ada kelengkapan tak? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. Dah jenam kan? Ya. Wan Nifail ada alat? Ada. Tak ada. Alia Sofia ada alat? Ada. Ada, okey, betul. Alia Sofia dah jam berapa? Dah jam 4. Dah jam 4. Yang unknown ni siapa? Tak ada nama ni. Parents ke student ni yang unknown ni, tak ada nama. Amira Akila siapa? Ya saya, Dah jam berapa awak? dah jam 6. Dah jam 6. Tak ada alat? Ada alat? Tak ada. Tak ada, okey. Sekolah ada 5 alat, boleh pinjamkan. Untuk latihan kita boleh gila-gila pinjam, tapi untuk pertandingan tak boleh tukar-tukar. Maknanya seorang saja pakai alat tu. Kalau 5 orang, maknanya 5 orang je nak pakai. So maknanya untuk loan alat, kita hanya ada 5 orang je yang boleh layak. That's why kena buat pemilihan betul. Ayah Nur Zahira, ya okey, Ayah Nur Zahira. Nur Zahira ada alat tak, tuan? Nur Zahira ada alat kan? Tak ada, okey, tak ada. Dah jam berapa Nur Zahira? Dah jam 6. Dah jam 6 Nur Zahira. Okey, Halila Faiza ni ibu kepada? Boleh tahu tak? Halila Faiza ni Wah. tak dengar lah. Oh, ni student ke atau parent Halila Faiza ni? Sebab gambar-gambar parent. Saya tua. Awak dah jam berapa? Dah jam 4. Dah jam 4. Awak ada alat tak? Ada alat mana tak? Ada? Ada, bagus. Okey, settle masalah. Okey, bagus. Yang ada alat tu sendiri bagus. Okey. Okey, bagi yang ada alat kena start berlatih sekarang lah. Start berlatih tarik. At least berlatih tarik. Okey. Okey. Satu. Yang keduanya, kita boleh hantar seberapa banyak, tak ada masalah. Sebab saya rasa 10 meter ni peluang nak menyertai dah sangat cerah lah. Sebab dia sangat dekat kan 10 meter. Kalau dulu biasa 30 meter. 30 meter ada yang tak sampai. 10 meter confirm sampai. Cuma nak tahu kena tak kena je target. Itu je. Sampai confirm sampai lah biasanya. Takut tak kena merah. Kita merah kuning
Tak ada masalah kot sebab dekat. Semua takut dia kena lilau ke putih je. Confirm kena tapi ke putih. Yang tu je. Yang keduanya sebab tak boleh berlatih. Yang tu pun saya risau juga tu. Okey. Tak boleh berlatih. Kena maknanya sekarang ni dia Cikgu Aida, kalau tak silap saya pendaftaran berapa bulan tu saya cakap tu? Saya lupa dah. Allah, saya pun lupa sekejap. Saya tengok balik. Asal 16 bulan kan bulan depan lah asalnya. Tapi 13 bulan depan bulan 9 kot pendaftaran. Bulan 9 saja. Kita ada sebulan untuk train. Kalau sebulan kalau boleh jumpa train tak ada masalah. Ni masalah tak boleh jumpa ni. Tarikh tutup pendaftaran 8 September. 8 September. Lepas September lebih kurang 2 minggu 3 minggu lagi lah kot. Kan sekarang 15. Sekarang dah 15. So saya terus terang cakap kalau boleh saya nak semua masuk. Yang ada alat tak ada masalah. Sekarang masalah saya ialah untuk latih ni. Bagi itulah saya minta saya pohon kerjasama ibu bapa, atau kalau tak ada ibu bapa kat sini atau anak-anak yang ada ni minta tolong ibu bapa latih. Paling tidak pun latih tarik. Kalau ada dekat mana-mana kawasan lapang, bawa lah pergi mana-mana dulu. Pergi latih tarik dan shoot. Keselamatan jaga ya. Shoot jarak 10 meter. Keselamatan ibu bapa jaga. Dalam masa lebih kurang seminggu sebelum hantar nama tu baru kalau boleh saya nak jumpa orang kata apa, nak curi-curi jumpa lah dekat sekolah. Curi-curi tu maksudnya tak dibenarkan tapi kita nak jumpa jugalah. Itu maksud curi-curi jumpa. Okey. Seketika pertandingan, okey, ini untuk ibu bapa. Ketika pertandingan peringkat Putrajaya nanti, ibu bapa boleh hantar dan tunggu tapi ibu bapa kena tunggu jauh sekali. Maknanya hantar, lepas tu tunggu jauh. Jauh tu maknanya tak boleh duduk sebelah anak. Sebab kita nak elakkan daripada ada dekat-dekat jarak 1 meter tu. Pengadil akan minta ibu bapa pergi jauh. Satu. Yang kedua paling kena ingat, tak boleh ada ambil gambar langsung. Tak boleh ambil gambar anak memanah, tak boleh ambil gambar, tak boleh. Sebab nanti di kuarter hari gambar tu akan di-upload dekat status, FB, IG. Nanti Putrajaya susah, ibu bapa susah, semua susah. Sebab dia tak boleh berkumpul. Okay, so kita tak nak. Gambar memang tak dibenarkan. Kamera-kamera semua, handphone semua tak boleh dibenarkan ambil gambar. Nanti kalau kita takut hakim disqualify, susah jugalah. Itu satu hal. Tapi kena denda pun satu hal juga ni. Kalau takut ibu bapa kena denda berkumpul kan. Sebab kita masih kita punya negeri masih di pasal 1. Kalau kita di pasal 2 mungkin kurang sikit lah. Kan dah boleh gathering sikit. Di pasal 1 semua aktiviti berjarak-jarak. Kan aktiviti tu pula dia tulis itu jogging lah, apa semua aktiviti yang solo lah. Memanah ni boleh dikatakan aktiviti solo. Tapi ibu bapa kalau berkumpul 2-3 orang ibu bapa datang berkumpul gambar tu habis lah. Okay, itu satu. So saya minta tolonglah anak-anak yang tak ada alat berlatih. Paling tidak tu pumping sekarang sebab nak berlatih bau, ataupun apa-apa saja aktiviti yang angkat berat tangan. Dan saya akan bagi loan untuk pinjam tu hari ni 15 bulan. Kita akan buat perjumpaan rahsia di sekolah pada minggu 23 tu lah. Minggu 23 dan 29 tu tak tahu hari apa lagi. Masa tu kita akan serahkan 5 pinjaman alat memanah kepada murid. Dan yang terpilih je 5 orang tu. Dan dia akan berlatih sampai kita akan serah nama 8 September. Yang ada alat sendiri, saya kalau boleh saya nak hantar je. Cuma pas minta tolong pas berlatih shoot. Kalau menang jangan kira kita dapat sijil. Untuk tahun 4 atau 5 tu ada alat, jangan risau. Saya anggap dah kira wakil sekolah dah tu. Okey. Yang ada alat. Yang tak ada alat ni yang kita akan buat pemilihan untuk bagi pinjam 5. Siapa yang ada alat, anggaplah diri anda telah terpilih. Okey. Terpilih untuk wakil sekolah shoot dekat tempat-tempat yang tertentu nantilah ya. Okey. Setakat ni ada soalan? Hadiah-hadiah tu kita akan bincang lah. Kita fokus pada nak shoot ni. Okey, kalaulah Putrajaya tak dibenarkan shoot, kita akan buat video kemahiran.
Video kemahiran tu maksudnya budak-budak akan menggayakan shoot dan ibu bapa kena rakam video dia. Itu lebih susah sikit berbanding dengan shoot sebab walaupun tak ada arrow, dia nak tengok semua benda. Pakaian mesti lengkap. Tak lengkap foto markah. Maksudnya dengan berkasutnya, dengan ada arm guard, chest guard, semua alat memanah mesti lengkap. Sebab dia tak shoot, dia video saja. So pakaian mesti lengkap. Alatan kalau boleh lengkap, tak lengkap rugi je, akan ditolak markah. Semua markah untuk dah. Kemudian dia kena perkenalkan diri, dia kena untuk syuting saya bagi gambaran awal je. Detailnya nanti kalau confirm shoot kita akan confirm video, kita akan buat video, kita akan buat meeting lain. Maknanya student akan datang depan kamera, dia akan bagi tahu nama siapa, dia akan terangkan satu persatu alat memanah dan pasang depan kamera. Seorang-seorang. Ibu bapa tak boleh bantu. Pasang, perkenalkan alat, apa fungsi dia, pasang dan tarik 10 kali kosong. Masa tarik tu dia kena kamera, ibu bapa kena ambil gambar tangan, gambar cara genggam, semua kena gambar. Kena nampak keseluruhan. Itu agak susah sikit sebenarnya walaupun nampak senang. Kalau shoot tak kisah. Shoot janji lekat je. Tapi kena berlatih lah pula. Okey. Sebab kenapa dia buat shoot video tu susah, sebab kita dah tak ada cara lain untuk nilai budak. So shoot video tu mesti betul-betul budak yang boleh buat saja akan dipilih masuk wakil Putrajaya. Okey, untuk di latihan pusat. Ada soalan? Wan Nifai dah buat latihan angkat berat ke, dah buat latihan pumping ke belum? Ada sikit-sikit. Ada sikit. Okey, sekejap Syabirani. Okey, tak apa. Syabirani ni akaun mak ni awal aja berapa? Syabirani Hassan ni akaun mak. Awak tu dah je berapa? Darjah 6, okey. 1, 2, 3, 4. 4 orang darjah 6. Seorang dah ada alat. 1, 2, 3 ada alat. Okey. So lebih kurang 3 kalau yang dalam ni lah ya. Yang dalam ni kalau 3 orang ada alat, campur 5 dipinjam, kita ada 8 lah. Cuma kalau ruginya kalau kita dapat hantar kontijen lelaki dan perempuan sama banyak, bagus juga lah 4-4 kan. Jangan kira kita kalah di Putrajaya. Saya tak kisah pun kalah. Saya nak ada penyertaan yang banyak. Saya nak bagi peluang anak-anak tuan-tuan perempuan CJ negeri. Tapi syarat boleh shoot lah. Jangan wakil shoot pun tak keluar kan. Syarat boleh shoot. Janji boleh shoot, kalah pun tak apa. Saya dari dulu macam tu. Janji boleh shoot. Maknanya kita wakil tu berbaloi lah walaupun kalah kan. Janji dapat merah, dapat biru tu okey lah. Jangan tak boleh shoot langsung, jangan asyik ke hijau kan. Asyik ke hijau je, penat dah bagi wakil pun. Itu betul-betul sekadar ada nama tu. Saya tak nak lantas sekadar nama. Biar kalah tapi ada lah markah dia 20, 30 jadilah kan. Pendedahan awal budak-budak. Sebab kita pun tahu kita tak berlatih, nak harap apa lagi. Walaupun begitu saya nak yang wakil sekolah ni walaupun kalah biarlah bermarkah. Okey. Tapi saya memang yakin kita boleh dapat markah banyak lah walaupun kalah, mungkin tak kalah teruk lah. Sebab satu kerana jarak dekat, dua kerana ramai juga kita yang pernah shoot. So jarak dekat tu saya rasa daripada pernah latihan kita yang dulu-dulu, jarak dekat tak ada masalah budak-budak kita boleh masuknya. Cuma orang lain pun boleh shoot juga, itu je kan. Sekolah-sekolah lain pun sama juga. Masalah yang sama iaitu pertama mencari atlet, mencari peserta. Kedua nak berlatih, sama je masalah dia. Cuma bezanya kalau mereka ada peserta lama, advantage untuk dia orang lah. Tapi kita dah 2 tahun tak shoot, maknanya budak yang darjah 5, darjah 6 dah mungkin tak ada, tinggal darjah 4 sekarang, ataupun yang darjah 3 dulu. Okey. Itulah maksudnya setiap sekolah mungkin ada seorang dua je yang pernah shoot. Yang lain semua tak pernah shoot. Sebab dah 2 tahun kita tak shoot. Okey.
Ada soalan lain sementara tu? Cikgu Aida ada apa-apa yang saya terlupa yang mungkin nak tambah? Tak ada rasanya. Tak ada Okey, seperti Pertandingan mula bila? pertandingan pertengahan bulan 9. 8 hari bulan tu kita hantar nama. 8 bulan September kita hantar nama. Sampai dia tu 13 tu akan ada meeting. Mungkin 20 minggu 20, 2 minggu latihan dia. Latihan. Pertandingannya 2 minggu. Minggu ke-20, minggu ke-20. Yang 23 hari bulan tu. Cikgu, Ya. alat-alat tu kalau boleh beli nak beli kat mana? Dengan harga dia? Kalau nak beli sekarang kedai Tak buka lagi. Tak buka lagi, tapi kalau ikutkan keliling baru tu, kedai-kedai aksesori dah buka dah. Saya tak tahu kedai alat sukan pun dah buka. Cuma saya tak tahu boleh rentas tak boleh rentas. Rentas memang tak boleh, maksud saya kalau awak berada di Selangor, memang boleh beli kat Bangi. Kalau awak ada Putrajaya tak boleh keluar. Sebab dia tak ada rentas negeri. Kat Putrajaya tak ada jual. Kedai Putrajaya tak ada. Kat Bangi ada. Kat Bangi, dekat Sepang ada. Sebab saya dapat yang guru besar PUS tadi hari ni, antara sektor ekonomi yang buka tidak saya bukakan. Sekejap. Cikgu Aida pun dapat juga tadi tu. Guru besar ada PUS. Ada. Ada kan? Ada. Okay, tak apa, saya buka kat sini. Bagi tuan-tuan nampak. Ini dah semua, hampir semua, saya rasa semua orang mendapat. Cuma kita nak tukar sekejap Okey. Kalau dekat sini tengok kedai elektronik, kedai peralatan sukan. Dah ada buka. Ni untuk pasal 1. Ni, kita lah Putrajaya. Pasal 1 Putrajaya, antara kedai yang akan start buka ialah kedai sukan. So kedai logiknya kedai memanah buka lah. Cuma di Putrajaya tak ada kedai mana. So kita tak boleh rentas pula. Okey. So siapa yang berada kebetulan berada atau boleh keluar ke Bangi, kat Bangi ada kedai sukan, kedai memanah kat kawasan Bangi. Apa nama kedai tu? Tak ingatlah apa nama kedai tu. Boleh search. Suli Archery. Suli Archery. Suli Archery dekat kawasan Suk Urat Keting. Kawasan kedai saya ingat, tapi kedai tak ingat. Kat kawasan Suk Bangi section 7. kat situ ada. Beli yang kayu pun boleh. Beli hari tu Cik Sazli beli yang kayu berapa? Untuk ni? Bajet semua untuk set lengkap dalam 1,500 lah. 1,500. Okey. Set lengkap. Set lengkap. Kalau beli mesti teruskan memanah sampai setahun tengah. Tidak rugi je beli. Okey. Saya tak kisah awak beli, tapi mesti teruskan sampai sekolah menengah sebab memang saya tak tahu ada. Okey, kat Bangi ada. Okey, ini antara bukti yang kita boleh kata kedai sukan patut buka lah. Kalau dia tak buka saya tak tahulah kan, sebab dah lama tak buka, pokok dah bankrupt kan, saya tak tahulah. Tapi dah dibenarkan kedai sukan buka. Inilah dia. So, kalau ikutkan siapa Putrajaya dia tak ada kedai. Kena carilah, kena susup keluar lah, pergi kat Bangi tu. Kalau kat Selangor banyak lah kan, sebab kita tak boleh rentas lagi. Okey, itu saja. Yang lain-lain tak adalah berkaitan dengan kita. Okey. Ada soalan lain? Suli tadi, saya tak sini lah. Suli. Ada. Suli. Suli Archery. Okey, bagi yang sekejap saya bukakan. Bagi yang first time tak pernah memanah, kalau nak beli yang jimat punya ke apa ke, sekejap. Saya cari. Kalau dekat sana ada second hand ke, kalau nak jimat ada sana, kena pandai carilah, asal ada second hand. Sekejap. Okey, saya sharekan. Bagi yang first time nak berjinak-jinak dengan memanah ni. Sukan memanah ni seronok, tapi itulah
Kalau nak pergi beli jangan silap beli. Senang saja nak pergi. Jangan, sebab dekat kedai mana tu macam-macam alat ada kan. Nanti tuan-tuan perempuan salah beli. Cakap je saya nak beli recurve bow. Recurve. Melengkung, yang melengkungnya, recurve bow panggil dia. Belilah mana-mana yang mampu ikut kewangan. Yang paling biasanya kayu lah paling murah. Yang kayu punya. Okey. Nanti kalau pergi bawa anak, dia akan test lah kekuatan tangan anak semua tu. Itu senang kalau bawa anak. Kalau tak bawa anak yang susah sikit. Baik bawa anak lah kalau pergi beli. Okay, takut nanti beli yang jenis lain, anak dapat anak, kat anak tak larat nak tarik kan. Okey. Yang kalau ini untuk yang dah lama shoot boleh lah, ini alat-alat semua ni. Ini pun recurve tapi dah mahal punya set lah. Saya kalau tuan-tuan perempuan beli yang kayu macam ni pun okey. Okey. Ini yang kayu basic lah. Tapi kena ingatlah jangan beli aero carbon. Beli aero aluminium. Aero carbon nanti tak boleh shoot, tak dibenarkan. Sekolah rendah tak boleh shoot aero carbon. Hanya sekolah menengah saja yang boleh shoot aero carbon. Macam Haziq dah boleh shoot lah aero carbon kalau dia masuk sekolah menengah. Ya. Sebab sekarang pun dah Haziq 13 meter lepas tu dia. Lepas lagi. Lepas lagi sebab itu pun dia sampai-sampai. Masa Raja 6 tu kan dia sampai 30 lah. Dia boleh tu. Cuma kena betul-betul sharp dekat tempat lah. At least kita dapat biru pun jadilah tu. Nak kata kalau kuning lagi bagus kan. Sebab dia kecil tapi boleh capai. Cuma beza dia sekarang shooting ialah dia bergerak. Dia target dia bukan setempat. Dia atas, bawah, bawah. Yang tu je dia kena belajar adjust. Kan? Atas, tengah, bawah. Kalau macam dulu satu tempat je target kuning setempat je. Target kuning setempat pun pergi hijau, pergi putih kan. Ini nak target yang bergerak ni, atas bawah. Tu kena pandai sikit lah. Itulah kata, tapi sayangnya tak boleh berlatih. Dan biasanya game-game tu indoor punya game lah. Ya, 3 target, cikgu. Vertical 3 target, berapa second dia bagi masa? sama juga macam dulu. 2 minit. 2 minit. 120 saat. 3 arrow. Boleh. 3 arrow. 3 arrow. Tapi okey, untuk shooting tu pula katalah kita dapat shoot. Setiap murid akan shoot 30 arrow. Carbon tak boleh, untuk anak panah tak boleh. Carbon untuk anak sekolah rendah tak boleh. Apa-apa saja carbon lah maksudnya. Pemegang ke, arrow ke, tak boleh carbon untuk sekolah rendah. So, kalau anak tuan-puan darjah 4, darjah 5 masih okey lagi beli yang kayu untuk latihan. Tapi kalau anak tuan-puan berminat darjah 6 tapi berminat, lebih baik terus beli yang besi atau aluminium punya lah untuk bow dia. Sebab dia boleh bawa ke sekolah menengah. Sebab sekolah menengah nanti ada sekolah tak benarkan pakai kayu. Itu sekolah menengah lah. Sekolah rendah boleh. Okey. Sebab bila masuk ke, katalah anak kita cemerlang bagus kan, bila masuk ke MSM dia tak boleh pakai kayu untuk sekolah menengah. Sekolah rendah boleh. Okey. So balik pada tadi, kita akan shoot 30. Berbanding dengan yang dulu, kita mesti ada at least 8 ke kan. Ini 3 pun dah cukup kalau tak hilang lah. Tapi susah nak hilang kerana dia 18 meter, 10 meter dekat. So susah lah nak hilang kan. Kalau dulu 30 tu jauh, so tak mungkin hilang. So sekarang 10 meter, kemungkinan tu hilang tu sukar. So kalau ada 3 atau 4 pun cukup dah, 4 arrow. Sebab dia akan shoot 30 tu banyak. Shoot 3, patah balik ambil. Shoot 3, patah balik ambil. Shoot 30. 10 kali shoot lah maksudnya. 10 kali 3, 30. 10 N, dia panggil 10 N. Kali shoot 3 arrow, 10 kali ulang alik. 1 N 120 minit. 120 saat. 1 N 120 saat. 2 minit. Okey. Cubalah, boleh. Kalau lama-lama sangat pun makan masa juga tu nanti. 30 semua. Untuk sekali tembak 2 minit ataupun 3-3 tu 2 minit? 3 tu 2 minit jumlah dia. 3 jumlah tu 2 minit. Okey. Maknanya satu arrow tu 40 saat lah. 40 saat lama tu. Awak daripada mula angkat lebih kurang lah, tapi tak payah kira berapa saat. Janji 3 tu cukup 2 minit.
Kurang tak apa. Lebih tu dia akan bagi warning lah. Itu je. Sebab kita pakai tempat masing-masing. So kadang-kadang lah terlebih sikit pun tak kisah sebab hakim kita je, hakim guru-guru kita, cuma dia bertukar-tukar. Macam sekolah 16-1 shoot, guru lain yang akan datang. Okey, ketika pertandingan, ketika shooting, kita mungkin akan bercampur dengan sekolah lain tau. Sebab dia ikut kawasan. Contoh Cik Sazli duduk di mana? 16. 16. Katalah 16 buka satu pusat kan. So 16 katalah, ini contoh je. Shoot akan di-shoot di padang sekolah kita, padang sekolah yang 16 tu. Sebab dia situ ada padang. Kan? So, siapa lagi yang duduk area 16? Ada lagi tak? Wanifal duduk mana? 14. 14 mungkin dia akan shoot di 14. Nampak dia berpecah. So dia akan pergi shoot tempat yang dekat dengan rumah. Dia tak kasih yang jauh-jauh. Dan ketika itu guru akan ada di beberapa tempat saja. Contohnya Cikgu Aida mungkin akan ada dekat 16. Saya mungkin jadi hakim di sekolah lain. Macam tu. So parent akan hantar dan tunggu di belakang jauh. Tak boleh masuk, katalah. Kalau nak senang cerita, kalau situasi sekolah, parent hantar dekat parking, tunggu dalam kereta je. Anak pergi kat padang seorang-seorang. Macam itulah ceritanya. Okey, dia tak boleh duduk ramai-ramai sebab akan berkumpul dengan sekolah lain nanti. Sebab kalau sekolah 16 mungkin dengan 16-2 ada. Mungkin dengan sekolah menengah 16 lagi pun ada. Macam tu. Tapi jadual tetap belum keluar lagi. Sebab kita tak tahu kawasan. Kalau yang pastinya takkan ada satu center, takkan ada satu center macam dulu, takkan ada punya. Sebab kita masih lagi di fasa 1, walau fasa 2 pun kita takkan ada sebab yang suntik hanya guru, murid tak suntik lagi. So tetap tak boleh kumpul. Macam tu. Okey. Ada soalan? Ini sekadar kepahaman parent dan juga ibu bapa saja untuk persediaan. So maknanya keputusan untuk shooting atau video presenting tu tak tahu lagi lah. Sekarang ni boleh katakan 70% shooting lah. Cuma nak tunggu surat rasmi daripada pengarah je. Boleh tak boleh shoot. Tapi preparation semua preparation shoot. Sebab tu kita dah cari tempat, semua dah prepare lah. Tunggu nak lampu hijau je. Kalau lampu hijau tak ada, maknanya video lah jawabnya. Okey. Okey. Ada soalan lain? Ini hanyalah meeting penerangan je. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamat dah. Sebab saya hanya nak menerangkan format dan juga persediaan ibu apa je. Okey, satu lagi. Sekolah akan keluarkan surat kebenaran untuk syuting. Walau bagaimanapun, oleh sebab dia PKP, SOP kena ikut semua. Masa datang memanah tu bawa lah segala benda, sanitizer, belakang-belakang apa semua tu bawa. Maknanya sanitize apa semua kan. Sebab kita guna target yang satu. Semua orang guna target sama. Arrow masing-masing betul, tapi target yang sama. So kita nak elak je sanitize masa sebelum masuk, sanitize balik. Dan katalah kita minta jauhkan. Katalah terjadi apa-apa, bukan pasal kemalangan, pasal COVID ni. Kalau terjadi apa-apa jangkitan ke apa-apa semua, ibu bapa, mana-mana pihak tak boleh claim dan tak boleh salahkan mana-mana pihak lain. Kalau setuju macam tu, baru boleh masuk pertandingan. Itu dia antara syarat-syaratnya. Nanti kita akan keluarkan surat lah, kebenaran ibu bapa. Itu maksudnya. Maknanya kita kena jaga betul-betul anak kita lah. Student pun sama, kena jaga betul-betul diri. Masa memanah tu, pakai juga mask. Dia betul-betul jadi ninja lah. Macam ninja, memanah pakai mask. Nampak mata je. Okay, pakai mask. Yes. Memanah pun pakai mask juga? Memanah pun pakai mask. Memanah sepatutnya pakai mask. Tapi sebab kita dekat situ ada 2-3 orang murid lain. Dekat kawasan kita tu ada orang lain. Itu kita pakai mask tu. Kalau kita seorang-seorang, mana tak pakai mask. Kalau macam
macam kita Dia tengok penganjur lah. Ah. Macam mana penganjur kata lah Ah. final nanti. ah, Finalize daripada penganjur jugalah. kalau kita buat macam event macam Olimpik tu, diorang dah jaga habis-habis, yang pergi dekat tengah padang tu seorang dia memang tak pakai mak lah. Tapi sebab kita ni guru hakim sebelah dia je. Macam Olimpik dia ada kamera zoom dekat-dekat, hakim tak duduk sebelah dia kan. Jadi kena pakai mask lah. Guru hakim sebelah dia, parent peserta lain ada di belakang dia, walaupun tak dekat, tapi ada dekat kawasan tu juga, ada di belakang dia. Kan, mungkin guru pengiring ada dekat-dekat situ, walaupun jarak 1 meter. Yang tak ada parent sebab parent ramai, so parent ke belakang, kalau boleh dalam kereta ditunggu ataupun pergilah mana-mana sekejap. So kena pakai mask lah. Cuma maksud adalah ikut betul-betul SOP. Kita nak betul-betul nak elak apa-apa berlaku untuk kes COVID ni. Betul-betul nak elak. Untuk tuan-tuan perempuan melatih anak perempuan tak payah pakai mask. Kan, keluarga sendiri tak payah. Ada soalan lain? So bawa lah mak masa hari kejadian tu, bawa lah mak saya. Sebab penganjur tak sediakan mask sanitizer pun tak disediakan, semua keperluan sendiri. Tak ada sentuhan-sentuhan daripada peserta-peserta lain atau ibu bapa lain ataupun guru-guru lain. Maksudnya katalah dapat shoot tengah-tengah kuning kan, tak ada bertepuk tangan tak ada sentuhan. Angguk-angguk je. Angkat tangan boleh, tepuk tangan tak boleh. Tak ada sentuhan. Itu yang dikatakan tadi apa? Kita mengelak habis risiko kalau lah jadi juga, sebab benda ni kadang-kadang airborne kan. Kadang-kadang ibu bapa contohnya lah, dia berhenti tempat lain makan, tiba-tiba dia pergi mana. Kalau ikutkan yang kita, dia mungkin kena dekat tempat makan tadi, tapi sebab dia mana pun ada apa semua, itu yang kita tak nak tu. Kita tak tahulah, kita tak tahu kat mana sebenarnya dia kena kan. Semua nak Pertandingan dia ada boleh hadir ibu bapa ke ataupun salah seorang ibu ataupun bapa? boleh hadir tapi tak boleh tunjuk muka. Boleh hadir tak boleh tunjuk muka macam mana tu? Maksudnya katalah contoh kita buat di Padang 16 kan. Padang 16 ya. sekolah. Hantar anak kita sampai bawah kolong 16 tu, bawah parking 16 tu kan ada bawah bangunan ada parking kan. Hantar ya, sampai betul. situ, budak akan pergi mana? Ibu bapa tak boleh ikut. Ibu bapa duduk dekat parking tu. Oh, kita tak boleh tengok lah cakap. Boleh. Dan kalau dari jauh boleh lah pakai binocular. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Tak boleh Okey ikut. lah kalau macam tu faham. Duduk dalam kereta lah maksudnya. Dalam kereta kan duduk dekat parking belakang. Gitu. Itu maksudnya boleh ikut tapi tak boleh hantar, tak boleh tunjuk muka. Okey, tapi tarikh belum tahu lagi cikgu ya? Tahu dah? Tarikh minggu keempat bulan 9 insya-Allah. Tapi tak ada fix date lagi lah. Tak ada fix, tak ada fix lagi dah. Kaki Tapi yang memang sudah ya. insya-Allah minggu keempat ataupun minggu 3 bulan 9 tu. Untuk MSS WP lah, PTL, WP Putrajaya. MSSM Tapi dah ada apa- tarikh. Tak apa-apa pun cikgu akan maklumkan dalam grup ni ya cikgu ya? Ya saya. Dalam WhatsApp betul. group kita akan postkan. Puan Fazli, anak parent kepada siapa tadi? Ya? Parent kepada siapa? Nur Fatini Zarifah. Nur Fatina Zarifah dah ajar? 5 Daisy. 5 Daisy, okey. Dah ada anak belum? Ada yang memanah ada, tapi yang tu panggil apa tu yang cikgu yang panggil tempat sasaran itu apa Oh, panggil? okey tak apa. target. Target tu target, kalau tak ada tak apa. Buat masa ni berlatih tarik dulu, tarik kosong. Kuatkan Ya tangan. betul. Kuatkan tangan dulu. Ya. Okey, bagus. Terima kasih. Okay, terima kasih cikgu. Okey. Harap-harap tahun depan boleh lah. Sebab kita kalau tahun ni dapat ramai penyertaan, tahun depan kalau boleh bersekolah, dapatlah kita peserta pelapis. Okey. InsyaAllah. Dia- Ramai minta anak-anak dalam ni boleh lah. Ya tu. Format dia individu dan berkumpulan juga eh? Tak, semua individu. Semua individu. Semua individu. 30 batang tu adalah individunya. 10N lah. 10N tu individunya. Okey. Kemudian untuk Olympic round, ini format ni kalau tak faham tak apa lah. Maksudnya dia akan shoot 30 tu.
Daripada situ dia akan pilih macam katalah terbaik keseluruhan. Dari situ juga dia akan pilih Olympic round. Maknanya sekali shoot 30 tu semua dalam tu. Dia tak ada macam dulu Olympic round lain, tak ada. Semua tu 30 tu je. Yang menang tu lah baru akan dipanggil wakil Putrajaya. Yang tu kita tak payah bincang lah Bukan saya nak menafikan anak tuan-tuan dan perempuan. Kan? Bukan. Maksudnya sebab benda ni tak boleh berlatih. Kan? Kita nak anggap macam-macam pun susah. So saya nak boleh shoot, boleh masuk. Nanti pilih tak pilih tu kemudian kira. Boleh shoot, boleh masuk dalam target, dah cukup dah tu. Okey. Ada rezeki pilih bagus. Tak ada rezeki pun tak apa, kita dapat sijil. Penting kumpul sijil sebab apabila tuan-tuan perempuan kena tahu apabila tak ada UPSR, sijil-sijil macam ni lah yang berguna ni. Sebab kita dah peringkat negeri terus. Macam negeri-negeri lain peringkat PPD kan. So sijil kita kira kualiti dia tinggi sikit lah sebab dah peringkat negeri. So bolehlah kumpul untuk Cikgu masa-masa maaf datang. Cikgu Ya. maaf nak tanya, anak saya punya dia bukan yang sebenar punya untuk latihan tu, dia macam plastiknya. Tapi besar tak cikgu? Plastik macam mana? Boleh nanti boleh shoot boleh boleh snap masuk dalam group tak nanti? Boleh. Nanti saya masukkan dalam grup cikgu ya. Okey. Ada lagi lain-lain? Itu asas-asas pertandingan yang ada lah. Saya nak beritahu supaya tuan-tuan perempuan tak terkejut ataupun tak tertanya-tanya. Kalau kat luar pun dah hujan tu. Kalau tak ada apa-apa, apa ni? Anis. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja kot kat masa ni. Kita akan discuss dekat dalam grup. Dan kalau berkeperluan, kita akan buat min jugalah. Ya, sebab benda-benda asal ni, benda pertandingan ni saya buat min sebab saya nak tarik dalam grup panjang soal jawab kan. So, kita buat min tu. Tapi kalau dah ada asal perbincangan, dah faham sikit, so senanglah bincang dalam grup. Ya betul cikgu, betul. Okey, itu saja Cikgu. Itu saja cikgu. Cikgu tadi tak ada apa-apa? Tak ada apa. Itu saja. Okey, Cikgu Aida? Tak ada. Okey, tak apa. Nanti kalau apa-apa kita upkan dalam grup. Ya betul. Ya, terima kasih kembali cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih.